أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخذ والخاتم من السبب ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح عارفين وارزقنا فهم النبيين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Terima kasih kepada moderator, seterusnya kepada kepimpinan Surau Desa Cempaka, seterusnya kepada ahli karya Surau Desa Cempaka, hadirin hadirat yang dimulakan Allah SWT. Jadi kita merapatkan syukur kerana Allah SWT kerana dia telah memberikan kita kekuatan untuk berada di rumah Allah ini. Bagi kita, yang pertama untuk kita solat fardu berjamaah, kemudian kita mengisi sedikit masa yang ada ini untuk kita merenung ataupun menganalisa ataupun kita nak memahami kalam Nabawi Rasulullah SAW. Jadi yang pertama saya nyatakan dari sini tentang hadis berkenaan dengan masjid dulu ya. Itu cahaya yang sempurna bagi mereka yang pergi ke masjid pada waktu malam gelap. An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiril masya'ina fi zulami ila al-masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah. Daripada Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sering berjalan di dalam kegelapan malam ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Ini ya, apa yang dijanjikan Rasulullah SAW bagi kita, bagi yang melazimi masjid bila malam, maghrib, isyak dan juga subuh lah, 3 waktu tersebut ya. Jadi maghrib ni kalau askar dia panggil waktu siap siaga pertukaran antara siang dan malam. Sebab tu kalau saya dulu masuk wataniah, jadi waktu tu kalau askar dia standby. Sebab biasa komunis dulu dia menyerang waktu tu jadi waktu antara pertukaran siang yang senja lah, kita panggil senja kemudian itu pun dah gelap, setengah tempat gelap. Jadi dia waktu tu sampailah waktu isyak. Tu malam lah kita kata. Jadi bagi orang yang berjalan pergi ke masjid pada waktu itu, waktu malam gelap, maka dia akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat dan juga waktu subuh. Jadi kita di Malaysia ni alhamdulillah kita tidak terikat dengan waktu ataupun musim, 3 musim. Jadi saya berpengalaman duduk di Leicester dulu. Jadi waktu winter tu bila subuh bila winter dia masuk pukul maghrib dia awal pukul 4 dah sedang maghrib. Kemudian subuh dia pukul 2 ke 3 subuh. Jadi kejap kalau sama
panjang siang, malam pendek. Kalau winter, malam panjang, siang pendek lah. Pukul 3 tu dah, pukul 3 lebih dah masuk waktu, dah buka puasa jadi dia punya subuh dia dah pukul 2, pukul 3 yang tu. Jadi paling peak sekali -7. Paling peak sekali, paling sejuk betul tu. Jadi memang bila nak keluar tu lengkap lah. Sarung tangan, skop ni kena tutup telinga. Telinga ni kalau tutup, dia boleh jadi keras, boleh jadi jentik ni boleh habis terbuang telinga kita. Sebab tu kena tutup telinga sekali. Jadi memang betapa mencabarlah kita kata bagi orang yang nak melaksanakan solat jemaah di negara-negara yang macam itu. Tetapi masjid tetap penuh. Tu masjid tetap penuh. Sebab di area Leicester tu dia ada area yang dipanggil imigran punya area Pakistan, Sri Lanka. Lorong ni lorong masjid Pakistan, lorong ni lorong masjid Sri Lanka, lorong ni masjid Bangladesh. Jadi betapa dia punya kuatnya bila minoriti bila minoriti ni dia kuat. Dia kuat dari sudut funding jadi kalau contoh macam waktu bulan puasa, dia solat dia dua kali. Solat lepas isyak sekali, kemudian solat pukul 12 sekali. Bagi orang yang kerja shift malam. Jadi balik kerja shift malam, jadi untung ni imam dia untung dapat 2 kali, dapat kalau satu maknanya sehari semalam tu dia banyaklah solat rakaat dia. Jadi nak mention di sudut kita ni, alhamdulillah di Malaysia ni kita tak ada isu tersebut. Isu kita kata cuaca apa semua kan. Cuma isu kita lah untuk melawan kita punya hawa nafsu lah. Hawa nafsu tidur ni bukan senang kita nak lawan dia. Tapi kena istiqamah lah. Sebab tu kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah tu, bangun sebelum waktu subuh okay. Kemudian yang kedua, juga saya nak highlight di sini tentang alhamdulillah pada hari ini Maghrib ni kita pertukaran hari dalam Islam bermula Maghrib. Jadi pada hari ini bermulalah 1 Rabiul Awal, sebagaimana kita maklum ia adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang banyak pendapat ulama mengatakan pada 12 Rabiul Awal Jadi sebab tu kita di Negeri Sembilan ni kita ikut kita punya ul amri kita Majlis Agama Islam Negeri Sembilan membuat sambutan Maulidul Rasul. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kita sama-samalah menghayati bulan ini dengan kita menghayati Rasulullah SAW, kisah hidup dia, kita hayati sunnah dia, kita banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, kita baca kitab Syama'il, kita baca kitab Fadail, kita baca hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca kitab Qasidah Burdah, dia nyatakan dalam satu bait tu, kita boleh memuji Rasulullah SAW selagi mana kita tidak mempertuhankan Rasulullah SAW seperti Nabi Isa dipertuhankan oleh Kristian, Nasrani. Pujilah, kita nak puji Rasulullah SAW selagi mana kita tidak menganggap Rasulullah itu sebagai Tuhan seperti Nabi Isa. Jadi itu sebagai asas. Kita memuji Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah selagi mana kita tidak menganggap dia sebagai Tuhan lah. Itu antara kalau kita baca Qasidah Burdah, Qasidah Burdah. Jadi alhamdulillah kami pun di Pusat Islam kita ada seminggu minggu lantunan muhambah buat Habibullah. Kita ada program qasidah, ada baca hadis, ada forum dan juga ada tausiah. InsyaAllah nanti bolehlah share kita punya maklumat tersebut. Jadi kita masuk kepada sambungan tentang kita punya 40 hadis berkenaan dengan ibadat harta. Jadi minggu lepas panjang lebar bila ia melibatkan bidang saya lah. Saya punya PhD wakaf. Jadi satu hadis saja minggu lepas bincang tentang wakaf betapa daripada wakaf ni boleh macam-macam sekarang ni. Sebab tu dia panggil third sector now. Islamic banking, Islamic finance, now Islamic social finance. Dalam Islamic social finance tu dia ada 3. Sedekah, zakat, sedekah, wakaf. Tu sekarang ni yang banyak bank Islam sekarang ni dia nak pergi towards kepada not profit oriented sahaja. Maaf lah saya kadang-kadang bahasa tinggi sikit sebab mengajar subjek ni dekat universiti. Menerangkan tentang pembangunan kita punya Islamic finance lah. Perbankan Islam, memula perbankan Islam, kewangan Islam,
sekarang ni keuangan sosial Islam. Jadi itu bagaimana kita tengok kutipan zakat tu meningkat, collection and distribution. Apa faktor collection tu meningkat? Antaranya kesedaran, alhamdulillah lah, dengan pengisian program macam ini yang menyedarkan kita kata ustaz-ustaz menerangkan, kemudian ke internet apa semua tentang kewajipan membayar zakat. Itu jadi kutipan sekarang ni, kalau Selangor saja 900 juta, dekat hampir 1 bilion Selangor saja. Kuala Lumpur pun hampir sama. Kuala Lumpur saya rasa dalam 8. Dia dua negeri ni dekat 2 bilion. Satu lebih. Kemudian negeri lain, negeri sembilan ni dalam 100 lebih, 1 juta. Jadi tu, jadi bila collection bertambah, distribution dia pun sama. Collection, distribution, orang akan tengok kutipan 100, macam mana dia punya distribution, siapa golongan sasaran. Jadi alhamdulillah di situ kesedaran, dari segi confidence bila ada report. Itu penting dalam kita menguruskan keuangan ni, antara yang penting itulah zaman sekarang ni. Sebab maklumat di hujung jari, kita punya accountability terhadap Allah, terhadap jemaah yang menderma. Macam kita menguruskan surau ni lah. Jadi kita pun kena ada accountability, itulah kita terikat dengan apa kita kata penderma. Penderma dia akan derma, jadi nak tengok duit itu digunakan seperti mana yang dinyatakan dalam tabung. Jadi niat penderma tu terletak pada tabung yang dia derma. Kalau contoh tabung umum, maka umumlah dia punya niat dia gunakan untuk apa-apa yang berkaitan dengan surau atau masjid. Kalau khusus berkaitan dengan tilawatul Quran, contoh khusus sahajalah digunakan. Tu ya. Kita masuk kepada hadis untuk hari ini. Hadis hari ini berkenaan dengan makan. Hadis minggu lepas berkenaan dengan wakaf. Jadi baru ni saya pergi Johor, nampaklah kat atas bukit Masjid Sultan Abu Bakar. Di antara aset wakaf yang tertua di Malaysia, 1900. Kalau yang paling tertua sekali, Masjid Hulu, Kampung Hulu di Melaka, 1786. Kemudian Masjid Kampung Laut tu dia berubah dia punya location Sekarang ni patah balik kepada tempat yang asal. Sebab tempat asal dia tepi laut dia Hakisain di Kelantan Masjid Kampung Laut. Tapi kalau yang betul-betul daripada asal location dia, Masjid Kampung Hulu tu memang daripada dulu di situlah. Di Jongker Road area kita panggil satu agama lah. Atas tu tokong Cina, belah sini gereja. Time pagi orang azan tentu dia pun sibuk jugalah berbunyi Yang tokong tu berbunyi, yang gereja pun bunyi loceng. Padahalnya memang saja-saja kacau je. Tapi buat macam mana? Sebab dulu pernah duduk dekat Equatoria tu. Sekarang Equatoria tu pun dah bungkus, dah tutup bila ada yang Hatton semua ada dekat situ semua, jadi sebab dibising, pagi dibising. Jadi kita masuk kepada muka surat 77, hadis 27 berkenaan memberi minum atau air adalah sedekah yang terbaik. Jadi ini kita kena pulang balik, patah balik kepada konsep kita menggunakan harta kita untuk membeli minuman atau air dan sedekah. Itu konsepnya. Maksudnya sebab kita kata perbincangan kita ni adalah hadis berkaitan dengan harta. So kita ada harta, kita beli air, kemudian kita sedekahkan air tersebut. Jadi itu Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Hadis 27, memberi minum atau air adalah sedekah yang terbaik. An Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyus sadaqati afdal qala saqyul ma'i. Daripada Sayyidina Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi minum air. Jadi kalau kita faham, Rasulullah ni adalah seorang yang dia tahu keadaan orang yang bertanya soalan. Jadi kadang-kadang kita tengok apa pula hadis berikutnya kata wakaf lebih afdal, hadis yang lain kata hadiah lebih afdal. Kadang-kadang Rasulullah memberi jawapan tu kena dengan orang yang bertanya. Kena dengan keadaan orang yang bertanya
Sebab tu kita tengok solat apa yang terbaik? Solat di awal waktu. Tapi ada pula hadis kata solat yang terbaik, solat sunat yang terbaik adalah solat waktu malam. Kan? Jadi bila ulama banding-bandingkan hadis tersebut, dia melihat keadaan orang yang bertanya tersebutlah. Jadi banyak hadis yang mengatakan bahawa antara solat malam, solat yang terbaik, solat sunat yang terbaik adalah solat sunat rawatib, sebab dia mengikuti solat fardu dan juga solat malam. Sebab Rasulullah tak pernah tinggal. Tetapi kalau dalam kumpulan solat sunat terbaik adalah 10 hari itu kan. 10 hari bulan puasa tu, 10 malam terakhir. Jadi di sini dikatakan bahawa aku berkata, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal? Jadi Rasulullah kata, baginda SAW bersabda, memberi minum air. Jadi ini menjadi peluang bagi seorang yang mempunyai harta, dia bersedekah air. Kan? Kalau macam tempat kita ni tak adalah isu sedekah air ni. Kalau negeri-negeri yang panas, negeri yang ni dia ada tempat yang dipanggil diletakkan air untuk diminum. Sebab tu waktu kalau kita baca tentang hadis atau pepekah berkenaan dengan wuduk, air tu kadang tak boleh digunakan untuk mengambil air sembahyang sebab diususkan untuk orang yang haus. Jadi kita baca hadis seterusnya 27.1, memberi minum seorang muslim yang haus. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zama'in saqahu Allahu minal rahiqil makhtum. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan mana-mana muslim yang memberi minum kepada seorang muslim yang sedang haus, maka Allah akan memberinya minum dari ar-rahiqil makhtum, salah satu minuman yang istimewa yang ada di syurga dan ia dimeterai dengan kasturi. Jadi hadis ni menguatkan hadis yang pertama lah. Sama saja topik dia berkenaan dengan memberi minum seorang muslim yang haus. Dan mana-mana muslim yang memberi minum kepada seorang muslim yang sedang haus, maka Allah akan memberinya minum dari ar-rahiqil makhtum, salah satu minuman yang istimewa yang ada di syurga dan ia dimeterai dengan kasturi. Ini satu lagi kelebihan bagi orang yang menggunakan harta dia membeli air, dia sedekahkan air tersebut. Sebab kita hadis ni berkenaan dengan harta. Maksudnya orang yang ada harta, dia beli air, kemudian memberi minum orang yang sedang kehausan. Maka itulah yang ganjaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Seperti mana dalam surah Al-Mutaffifin. Ni surah juz amma ni kan. Wailul lil mutaffifin. Ni kalau dalam muamalat, alladzina idaqtalu 'alan nas yastawfun. Ni neraka wail bagi orang yang membuat timbangan. Time dibuat timbangan untuk dia, betul. Tapi bila dibuat timbangan kepada orang, dia menipu. Ni banyak sebab tu kita dalam muamalat ni penting pekah, tahu pekah dulu sebelum kita nak berniaga. Menipu, sebab tu hadis Nabi sebut at-tajirus saduq, peniaga yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi, para solehin kan. Hadis sebut menunjukkan bahawa nak jadi at-tajirus saduq ni bukan senang. Sama juga macam orang yang berbakti kepada ibu bapa dia, maka dia akan dapat ganjaran pahala sebab bukan senang nak buat. Contoh yang terbaring, yang kena kena basuhkan dia punya najis tu, itu bukan senang. Sama juga at-tajir saduq. Dalam hadis ni sebab surah Mutaffifin surah Mutaffifin ni menerangkan tentang penipuan timbangan. Sebab tu kalau kita tengok di HCP tu kan, kalau dia nak cek pergi ke pasar, dia akan bawa timbangan yang 1 kilo tu. Pak dia letak atas dacing tu kan. Ni dacing ni tak lama ni nak paling raya kan. Dacing. Lepas tu dah tengok accurate ke tak. Sebab tu satu je kita kata
ekonomi bagus dikuasai oleh Islam, non-Muslim. Tapi Melayu pun sekarang ni banyak juga menipu. Kan? Melayu tu pun kena tahu juga tentang kaedah-kaedah berniaga. Ada adab dalam perniagaan. Contoh kalau kita tengok sekarang ni banyak kalau online menipu macam-macam. Jual baju, jual apa. Sekarang ni sebab tu kita kena, bila kita melihat sesuatu tersebut, kita baca hadis akhir zaman, Nabi kata, akhir zaman nanti orang dah tak kira tentang rezeki dia sama ada halal ataupun haram. So jangan heran lah orang rasuah. Bukanlah heran lah, maksudnya sedekah Rasulullah lah. Tapi kita, di pihak kita kenalah supaya tak terlibat dalam perkara tersebut. Tapi maknanya nak katakan, bila perkara itu berlaku melibatkan orang Islam, maka seperti mana Rasulullah sebut. Cuma kita, of course lah, kita akan adalah ikhtiar kita supaya kita tak terlibat. Tapi maknanya yang terlibat memang orang tak kisah dah. Duit dia daripada mana, halal ke haram, janji dia kaya saja sekarang ni. Benda tu dah berlaku. Jadi dalam ayat surah Mutaffifin ini, jadi sebelum saya terlupa, saya ingat kita Muazzin dulu pernah tanya tentang faraid tu kan. Bila berkelahi adik-beradik panas mak di dalam kubur tu. Jadi setakat yang saya tengok tak jumpa lagi lah dia punya sandaran dia lah untuk perkara tersebut. Mungkin ada sandaran ni saya tak jumpa lagi lah. Mungkin ada yang mungkin ustaz-ustaz terkata tu mungkin ada dia punya sandaran dia. Cuma sekarang ni saya tak jumpa lagi lah dia punya sandaran dia berkenaan dengan maknanya berkelahi adik-beradik, buat harta mak dia panas di kubur lah. Seperti mana mungkin ataupun tak pastilah sama dia lebih kepada kita katakan sebagai kiasan macam syurga di bawah telapak kaki ibu tu lah. Bukan di bawah telapak kaki ibu, tapi maknanya kita hormat ibu kita tu sebab Rasulullah pernah sebut 3 kali. Antara ayah dengan ibu mana? Ibumu 3 kali kan. Mungkin di situ orang kita ambil, tapi yang itu saya tak pastilah. Bukan macam itulah saya rasa. Tapi mungkin ada sandaran. Okey, kemudian dalam surah Al-Mutaffifin Allah SWT berfirman ayat 22 hingga 26. Ni kami dulu kalau di Kuza dulu kita kena hafal dua juzuk lebih surah 30 lepas tu Al-Baqarah. Al-Baqarah tu 2,5 juzuk yang ni 1. 3 tapi itulah dia kadang-kadang bila kita tak amal memang mudah lupa lah sebab tu dia Al-Quran ni memang kena sentiasa ulang. Bila kita tak ulang memang dia akan lupa. Okey. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa seperti mana dinyatakan dalam ayat tersebut ayat 22 hingga 26, sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan tetap berada di dalam syurga yang penuh nikmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara fi na'im. Abrar ni, golongan abrar orang yang taat tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat. Kemudian alal araiki yanzurun, mereka berehat di atas pelamin-pelamin yang berhias sambil melihat segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ kan. Sebagaimana kalau kita tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj, keadaan syurga itu mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar sehebat-hebat tempat, secantik-cantik tempat. Macam itulah Kemudian ta'rif fi wujuhim natratan na'im. Engkau dapat melihat pada muka mereka cahaya nikmat yang mereka perolehi. Yusqawna min rahiqin makhtum. Jadi ini ayat ni nak menerangkan tentang hadis Nabi tu ar-rahiq al-makhtum. Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya. Khitamuhu miskun fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Meterainya kasturi dan untuk memperoleh nikmat kesenangan itu hendaknya hamba berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Jadi bila kita tengok dia berkaitlah pergi balik kepada ilmu dan amal. Kita baca balik surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita baca balik hadis berkenaan dengan kubur. Bila seorang itu dikuburkan, keluarga dia balik,
harta dia, dapatkan keluarga dia, yang tinggal dengan dia adalah amalan dia. Jadi kok mana pun watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi kok mana pun kita amalan itulah yang paling kita perlu istiqamah, perlu mujahadah, sebab itulah yang akan menemani kita, yang akan menjadi neraca kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menyentuh tentang betapa nikmatnya orang yang memberi orang lain, menggunakan harta dia untuk memberi minum kepada orang Islam lain yang haus. Habis ya berkenaan dengan minum. Dua hadis. Jadi kita masuk satu lagi hadis berkenaan dengan memberi makanan. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in atma'ahu Allahu min simaril jannati. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan mana-mana muslim yang memberi makan kepada seorang muslim yang sedang lapar, maka Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan syurga. Ni bila berlaku saja PKP ni, pasca PKP bagaimana sekarang ni pun saya terlibat juga dalam kami buat satu research berkenaan dengan kita nak tafsirkan semula asnaf fakir miskin tu. Sekarang ni kita nak letak pendapatan yang macam mana asnaf fakir dan miskin ni. Disebabkan oleh COVID, mata wang kita jatuh, kan banyak faktor-faktor ekonomi tu. Jadi kita nak letak, kalau dulu contoh miskin 1,000 lah kita kata. Saya ingat fakir dalam berapa ratus baru ni kita hantar proposal dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dengan Majlis Agama Selangor. Jadi nak tafsirkan balik asnaf tu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, dia akan berubah. Jadi ramai yang akan menjadi kalau kita tengok yang gelandangan. Kalau macam kami fokus juga kepada Ibn Sabil. Ibn Sabil ni orang yang terputus bekalan suatu musafir dan antaranya adalah pelajar. Jadi pelajar ni sekarang ni kos untuk makan tu menjadi mahal. Jadi macam mana kita nak bantulah di situ ya. Jadi dan mana-mana muslim yang beri makan kepada seorang muslim yang sedang lapar. Ni kita banyak NGO yang terlibat. Dan juga kita kata pihak berautoriti seperti lembaga zakat lah yang pergi mencari kita kata menyediakan kemudahan-kemudahan untuk memberi makan. Kalau macam di Selangor dan KL, dia banyak tumpu kepada gelandangan lah. Tapi kena faham lah, sebab dia orang memang kutipan zakatnya besar berbanding negeri yang lain. Sebab tu dia kena melihat keadaan kadang-kadang negeri ni ada buat program tersebut, negeri lain tak buat. Tapi yang paling ke depan dua tu lah, Selangor dan juga Kuala Lumpur. Sebab apa kutipan dia besar? Sebab di sanalah cerdik pandai Melayu, CEO Melayu bekerja di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Ada yang gaji 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang berjuta-juta lah yang bekerja di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Itu yang menjadikan kutipan zakat di Selangor dan Kuala Lumpur itu tinggi. HQ semua letak di sana. Even kalau kita pejabat kerajaan di Putrajaya tu dah KL. Jadi KL dia akan combine 3 tu lah. Kuala Lumpur, Majlis Raya Persekutuan Mawib. Jadi dia akan combinekan dia punya kutipan. KL, Putrajaya dan juga di Labuan. Kalau Selangor, of course lah Selangor memang tempat cerdik pandai Melayu berada di situlah, ramai yang berada di situ yang jadi HQ semua. Jadi situ kutipan dia 1 bilion lebih untuk 2 negeri tersebut. Mas Selangor saja dah hampir 1 bilion. Maka Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan syurga. Ini memberi motivasilah kepada orang yang ingin memberi makan kepada orang yang lapar. Jadi luas. Orang yang lapar, maknanya orang muslim yang lapar.
pelajar boleh, orang gelandangan boleh. Jadi alhamdulillah banyak NGO-NGO yang terlibat dalam perkara ini dan maknanya bagi orang yang berkelapangan bolehlah kita kata menderma, menyumbang duit dia. Cuma satu lagi yang penting juga kita nak tengok jugalah biar betul-betul NGO ataupun pihak yang terlibat itu menunaikan amanah tersebut sebaik-baiknya. Sebab tu kita kata kalau contoh macam kutipan wakaf, kutipan sedekah ni kadang-kadang dia tak report ke mana duit dia pergi. Itu pun kita kata boleh menyumbang kepada persepsi yang negatif. Sebab tu dia kena ada dia punya report, annual report dia, kat mana duit dia pergi, siapa dia punya ni. Sekarang takut habis kat pentadbiran je. Bayar kat staff dia, bayar kat staff ni, menyudahnya duit kita tu digunakan untuk bayar staff. Bukan untuk pergi kepada orang yang golongan sasaran tersebut. Kemudian 28.1 kelebihan memberi makanan dan minuman. Ini dia gabung. Tadi memberi minum, kemudian memberi makan. Di sini kelebihan memberi makanan dan minuman. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'ama akhahu khubzan hatta yushbi'ahu wa saqa'u ma'an hatta yarwiyahu ba'adahu Allahu 'anil nari sab'a khanadiqa bu'du ma baina khadaqaini masiratu 500 sanatin. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, kalau kita tengok dia ada tiga Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn As yang merupakan sahabat Rasulullah yang berusia remaja sewaktu Rasulullah masih hidup. Jadi dia sempat berdamping dengan Rasulullah dan sempat berguru dengan Rasulullah SAW dan menjadi di antara kibar sahabah dalam usia yang muda. Sebab tu kalau tengok hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar yang banyak sekali. Sayyidina Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Amr ni anak kepada Sayyidina Amr bin As, merupakan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya sekeping roti sehingga dia merasa kenyang dan memberinya minum sehingga dia hilang dahaga, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sebanyak 7 khandaq. Khandaq ni kita ingatlah perang tu kan, perang Khandaq. Perang bagaimana Sayyidina Salman Al-Farisi memberi idea atau memberi pandangan kepada Rasulullah SAW untuk membina parit dalam perang Khandaq. Dan jauh di antara 2 khandaq tersebut adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Ini hadis ni berkenaan dengan ganjaran bagi orang yang memberi makan kepada saudaranya sekeping roti. Zaman Rasulullah, roti adalah merupakan makanan asasi. Kalau kita zaman sekarang ni mungkinlah sebungkus nasi, lauk ayam, lauk sayur, RM3 lah contoh. Sebungkus nasi, mungkin kita boleh kias macam itulah. Sebab zaman Rasulullah, makanan asasinya adalah sekeping roti. Kawan Arab kita di sini, sebungkus nasi lemak, sebungkus mi, sebungkus nasi campur, macam itulah. Dan memberinya minum sehingga dihilang dahaga, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sebanyak 7 khandaq. Dan di antara 2 khandaq tersebut adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Jadi boleh kita rehat sekejap untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi kita sambung sikit lagi. Hadis 28.2, muka surat seterusnya 81. Memberi makanan kepada jiran yang memerlukan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amana bi man bata syab'anan wajaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak beriman denganku dengan iman yang sempurna seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya di sebelahnya tidur dalam keadaan lapar dan dia mengetahui tentang keadaan jirannya itu. Ini dalam konteks kita berjiran. Jadi kalau kita tengok banyak surau masjid sekarang ni pun ada gerobok untuk jemaah yang kesempitan untuk ambil beras, ambil barang keperluan. Saya rasa di sini pun ada. Jadi bila berlaku COVID baru ni pun ada kesedaran tersebut. Jadi kita beramal dengan hadis ni lah supaya kadang-kadang sekarang ni kita tak tahu. Sekarang ni yang paling ni adalah kemiskinan bandar. Kemiskinan bandar sekarang ni yang kita kata yang paling runcing lah, sebab kalau kampung tu dia banyak ikhtiar lain boleh pergi paya, boleh pergi sungai cari ikan, cari apa boleh ambil pucuk paku kalau ada Sungai Pahang tu naik perahu pergilah pucuk paku, ada macam-macam kemudian kalau ni boleh rebung buluh tu boleh macam-macam lah tapi bila di bandar ni survival dia berbeza sikit dengan kemiskinan kampung sebab sumber tu tiada tu yang jadi kadang-kadang dia pun orang yang miskin ni kadang-kadang pun mungkin dia tidak mau share kesusahan tersebut. Ada juga macam tu jadi itulah kita banyak effort dah kita nampak di surau-surau dan masjid yang menyediakan gerobok untuk orang untuk jemaah yang punya harta menerima. Dan kita faham kadang-kadang orang yang kami pun contoh di USIM asnaf ni, dia malu juga nak ambil makanan percuma ni. Jadi kalau contohlah kita buat makanan percuma, usul untuk asnaf, kadang-kadang tu tak ada yang datang. Sebab dia tak nak orang tahu dia tu asnaf. Jadi kadang-kadang terpaksa kita combine. Kita open, maknanya makanan percuma untuk semua pelajar. First come first serve, baru habis. Sebab kalau contoh kita kata hal khusus untuk asnaf saja.
Jadi dia tak nak nanti bila dia datang orang nampak dia ambil, dia maknanya yang menerima asnaf. Jadi last sekali terpaksa open. Kalau contohlah untuk asnaf 100, kita buat 200. First come first serve. Jadi yang tu habis. Jadi macam tu Orang ya kita fahamlah keadaan masing-masing. Jadi mungkin kat sini kita yang bagi biasa buat di masjid, letak je kat situ, ambil lah anytime. Kan? Ambil lah keperluan masing-masing. Jadi tu alhamdulillah lah. Di situlah cara untuk kita berkongsi kesenangan dengan jiran tetangga kita dan juga berkaitan dengan hadis ni lah. Kadang-kadang, tapi lah kebanyakan kadang kita tak tahu kita punya jiran tu mungkin kesusahan, mungkin ada yang kena buang kerja, ada yang macam-macam lah Jadi di situ yang banyak kita nampak apa yang kita buat lah. Kemudian hadis terakhir, jamuan makan walimah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf asara sufratin. Faqala ma hadha? Qala ya Rasulullah inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min zahabin. Qala fabarakallahu laka awlim walau bisyatin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita maklum Anas bin Malik ni sebagai perawi yang banyak sebab dia merupakan khadam Rasulullah SAW sejak berumur 10 tahun sampailah umurnya 20 tahun. 10 tahun Jadi mak dia berkata kepada Rasulullah, saya tak ada apa untuk diberikan kepadamu wahai Rasulullah, jadi terimalah anakku ini sebagai Ummu Sulaim kan, maknya Anas bin Malik, sebagai khadam engkau. Jadi Anas bin Malik ni berdamping dengan Rasulullah SAW 10 tahun lah. Mula Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah melihat pada Sayyidina Abdurrahman bin Auf kesan warna kuning. Lalu baginda bertanya, apakah itu? Beliau menjawab, Rasulullah, sesungguhnya aku telah berkahwin dengan seorang perempuan dengan timbangan biji dari emas. Baginda SAW bersabda, semoga engkau memberkati kamu, buatlah walimah, jamuan majlis perkahwinan, makan perkahwinan walaupun dengan seekor kambing. Ini maknanya kita kahwin dan gunakan duit untuk jemput rakan-rakan untuk berkahwin. Dia dah ikmah dia. Jadi sebelum tu kita sebut dulu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni adalah merupakan salah seorang yang al-mubasyarah bil jannah, nombor 10. Kalau kita tengok nombor 1, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Talha, Sayyidina Sa'id. Dia ada Talha, kemudian ada lagi yang lain. Yang ke-10, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi kita maklum, dia adalah merupakan seorang peniaga yang amat bijak. Jadi sewaktu dia sampai ke Madinah, dia kata, tunjukkan aku pasar Madinah. Jadi dia pergi pasar Madinah. Jadi apa yang dia buat adalah dia jual tali ikat kuda dia. Jadi dia tengok maknanya peluang dekat situ. Jadi dia maksudnya sebab tu kalau kita tengok dalam bisnes ni, satu menyelesaikan masalah orang kan. Kalau kita sebagai entrepreneur, antara jalan untuk kita cari peluang adalah solving people's problem. Contoh dekat sini ramai orang ada anak kecil, tiada nursery. So buat nursery. Itulah bisnes yang menyelesaikan masalah orang ada anak kecil. Macam Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bila dia sampai saja ke Madinah, tunjukkan aku di mana pasar. Jadi dia pergi ke pasar, kemudian dia nampak antara opportunity bisnes dia adalah membuat ataupun tali kekang kuda. Jadi daripada situ dia kembang bisnes dia menjadi seorang saudagar yang amat kaya. Jadi dalam hadis ni dia berkahwin. Cuma saya tak pasti di sudut warna kuning tu warna apa warna inai ke apa, saya tak pasti tak sempat nak check maknanya dia kata kat situ. Nabi telah melihat pada Abdurrahman bin Auf kesan warna kuning. Ini saya tak pasti kena tengok dengan syarah dia apa benda warna kuning tersebut menunjukkan kesan berkahwin lah mungkin kat situ Lalu baginda bertanya, apakah ini? Beliau menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berkahwin dengan seorang perempuan dengan timbangan biji dari emas. Jadi Rasulullah bersabda, semoga Allah memberkati kamu, buatlah walimah, jamuan makan perkahwinan walaupun dengan seekor kambing. Jadi di antara hikmahnya adalah untuk memberitahu kepada sahabat kita, keluarga kita, dan supaya tidak mendatangkan fitnah kan, supaya dia tidak mendatangkan fitnah yang menunjukkan bahawa kita berkahwin dengan
kita melakukan perkahwinan. Itu di antara tujuan walimah tersebut. Maknanya kita keluarkan duit kita satu untuk kahwin, kemudian kita buatlah walimah walaupun dengan walaupun kenduri yang kecil. Supaya orang tahu yang kita dah berkahwin. Nanti nak buat pergi pasar, nak buat pergi kenduri kan, isteri tu. Jadi orang tahulah yang kita dah berkahwin. Tak mendatangkan fitnah lah. Itu di antara hikmah dia, kita Nabi kata aulim. Fabarakallahu, itulah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Kan Mahir Zain punya lagu tu kan. Jadi daripada hadis ni lah barakallahu laka. Kalau lakuma tu dua-dua lah. Kalau laka ni dia straight kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau lakuma tu suami isteri lah. Jadi di situ maknanya kita buat makanan kenduri untuk meraihkan perkahwinan, dan antara hikmah dia adalah untuk publicity ataupun untuk memberitahu yang kita telah berkahwin. Jadi saya itu sajalah untuk pengisian pada malam ini. Alhamdulillah, untung bagi orang yang menggunakan harta dia dengan sebaik-baiknya. Hadis ini menerangkan bagaimana kelebihan orang yang berharta, dan dia menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Ada tunai dulu yang wajib, zakat, kemudian buat pula yang sunat, banyak berjenis-jenis amalan sunat berkaitan harta yang boleh dilakukan. Dan kita pun dah baca hadis bagaimana sedekah itu akan menunjukkan kita di dalam kubur. Jadi itu antara kelebihan lah. Jadi itu saja yang baik untuk Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi kita akhiri dengan tasfarah dan juga suatu as. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.